Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitahu, akan memaklumkan, akan berkongsi satu cerita yang benar-benar berlaku dalam hidup saya beberapa hari yang lalu. Cerita ini adalah cerita benar dan saya seakan-akan tidak percaya ini berlaku kepada saya. Merupakan satu kronologi jenayah skema dalam talian yang cukup menakutkan. Subhanallah. Untuk penonton dan pendengar yang sangat baik hati, yang ingin mendengar, yang ingin mendapat info, tolong kita dengar dari awal sehingga habis. InsyaAllah apa yang saya sampaikan ini ada maksudnya, ada sesuatu yang boleh kita jadikan pegangan dan ianya sangat bermakna, insya-Allah. Untuk pergi ke cerita yang lebih lanjut, saya akan jelaskan beberapa berita-berita yang telah pun hangat diperkatakan sebelum ini. Namun demikian, ada di kalangan kita, saya dan beberapa orang, ramai lagi di luar sana yang mungkin menganggap satu berita itu cumalah berita, tetapi mereka tidak alert ataupun peduli. Sebenarnya berita itu adalah suatu yang sangat benar-benar berlaku dan memberi satu kesan yang sangat mendalam kepada sesiapa yang terlibat. Penonton yang dikasihi, sebenarnya penipuan dalam talian ataupun online scams bukan perkara yang baru. Ia telah pun berlaku di seluruh dunia sejak lama dahulu. Media tempatan telah pun melaporkan kes-kes penipuan dalam talian ini beberapa tahun lepas. Namun demikian, yang kita hairan, jenayah kolar putih ini terus terjadi. Malah semakin ramai mangsa terjerat dan mengalami kerugian, sehingga ada yang ratusan ribu ringgit. Polis Diraja Malaysia PDRM baru-baru ini menyatakan bahawa nilai kerugian akibat kes jenayah komersial ini mencecah sehingga RM6.2 bilion dengan 25 kes kertas siasatan dibuka dari Januari sehingga Disember 2019. Namun tempoh yang sama, polis telah menahan 15,000 individu, di mana 65% kes jenayah itu membabitkan pinjaman tidak wujud, sesuatu yang tidak wujud, macau scam, love scam, African scam. Kenapakah masih ramai rakyat di negara ini yang ditipu? Adakah mereka tidak pernah membaca akhbar dan ambil tahu kes-kes penipuan ini? Apakah mereka rasa diri mereka kebal kerana mereka orang terpelajar dan pasti tidak boleh ditipu oleh skema ini? Atau apakah ada sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka mempercayai janji-janji skema ini, iaitu ingin cepat jadi, ingin cepat dapat duit, ingin cepat kaya? Adakah ini benar? Doktor pernah ditipu, orang yang memiliki PhD, orang memiliki tahap pendidikan tertinggi dalam negara, orang-orang yang berilmu, rata-rata mereka yang berilmu, yang kaya raya, yang orang kata yang memang banyak ilmu lah, boleh ditipu. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kepada perkara ini? Kita tengok kepada sasaran. Pada Februari yang lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad mengesahkan bahawa orang golongan yang menjadi mangsa skema ini bukan calang-calang orangnya. Kajian menunjukkan bahawa kumpulan skema ini arif tentang human nature, sifat kemanusiaan mangsa sasaran mereka. Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, apa butang yang perlu ditekan untuk mempengaruhi tindak tanduk mereka. Ya, benar.
Benar sekali. Suruhanjaya Kusumo dan persaingan Australia menyatakan bahawa skema ini bijak mendapat kepercayaan anda dengan mencadangkan langkah-langkah verifikasi dengan menyebutkan laman web atau nombor telefon yang anda boleh hubungi dan semak sendiri. Subhanallah. Mereka ini bijak menggunakan emosi untuk mempengaruhi anda dan berupaya mewujudkan satu rasa mendesak supaya anda membuat keputusan tanpa berfikir lebih panjang lagi. Suruhanjaya menyatakan bahawa tidak sukar bagi anda mengenal pasti skema jika anda sentiasa berwaspada. Andainya orang menghubungi anda, orang itu tidak pernah anda kenal, ya, tiba-tiba saja muncul atau dia meminta anda membayar sejumlah wang dalam satu situasi pelik, ya. Meminta maklumat peribadi anda seperti akaun bank dan kata-kata luar komputer, meminta anda membeli suatu barang atau sesuatu keputusan dengan segera, nak buat keputusan segera, dia bagi masa 3 jam, contoh kan, menawarkan sesuatu kepada anda dalam keadaan too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya hadiah cabutan, harta pusaka yang tidak dituntut, atau peluang yang amat menguntungkan. Yakinlah, dia sebenarnya adalah skema. Mengikut data rasmi kerajaan negara tersebut, kerugian mangsa skema dalam talian sehingga kini di Amerika sehingga kini sudah mencecah melebihi 116 juta 116 juta AS kalau Malaysia punya RM340 lah juta 340 juta di AS 116 dolar Amerika melibatkan 147,269 kes yang dilaporkan di negara luar tu lah, di Amerika, ya. Daripada 10 jenis scam yang biasa dilaporkan, 2 jenis paling tinggi mengikut kerugian adalah scam pelaburan. Yang melebihi 40 juta dolar. Dan kes scam tersebut. Dan kes scam yang selainnya adalah scam percintaan. Hampir 30 juta. Ya. Okey, ini kes berlaku pada Jun 2020. Seorang pesara guru di Limbang, Sarawak, kerugian RM516,457 setelah ditipu skema yang menyamar sebagai pegawai Telekom Malaysia TM. Mengikut Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, kes itu sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Kes Menipu. Kes baharu di Limbang ini mengingatkan saya kepada kes yang berlaku di Pontian, Johor pada Mac 2018. Dalam kes tersebut, seorang guru berusia 60-an kerugian RM2.9 juta. Ya, mengikut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Mustafa Bakri Saleh, mangsa dipercayai ditipu menerusi panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai pegawai bank. Dalam satu kes lain yang melibatkan seorang guru di Kelang, guru di Kelang, Selangor, mangsa ialah guru wanita berusia 49 tahun, kerugian hampir RM1.14 juta selepas terperdaya dengan panggilan seorang individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Okey, kita tengok tajuk wang haram. Pada awal Oktober 2020, seorang pengurus agensi perbankan di Petaling Jaya, Selangor, kerugian hampir RM2 juta setelah ditipu skema. Kisah yang masih baru. Bank Negara Malaysia menasihatkan rakyat negara ini supaya sentiasa waspada tentang skema tersebut. Penipuan urus niaga kad kredit, helah panggilan telefon, penipuan pinjaman bank, penipuan along, skim penipuan Ponzi, skim cepat kaya, penipuan black money dan yang terbaru pasal LHDN. Menurut pakar kriminologi Profesor Dr. Jeshina Ayu Saad,
Antara punca ramai, orang ramai yang mudah ditipu skema adalah sikap tidak peduli. Ya, betul sangat. Sikap tidak peduli untuk membaca, mempelajari dan mengetahui kehalusan pancingan skema. Ya Allah, sewaktu menjalankan penipuan mereka. Ya. Selain faktor kebijaksanaan, kelicikan skema dan ketidakpedulian mangsa, kan, ada faktor ketiga yang menjadikan sukar bagi pihak berkuasa membendung kegiatan jenayah kolar putih ini, iaitu penglibatan beberapa individu dalam kalangan pegawai penguatkuasa dalam aktiviti jenayah. Okey, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini menahan 10 individu termasuk 8 pegawai kanan PDRM berhubung siasatan kes kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi dalam talian dan macau skam. Pegawai berkenaan ditahan kerana dipercayai melindungi sindiket tersebut selama ini. Kita yakin bahawa pada masa ini pihak berkuasa sudah punyai cukup undang-undang untuk bertindak ke atas skema ini. Yang menjadi masalahnya adalah tahap kesedaran rakyat mengenainya. Tahap kesedaran rakyat. Hendaknya kita ambil pengajaran daripada kisah, daripada usaha gigih Kementerian Kesihatan menyampaikan maklumat serta kesedaran tentang bahaya jangkitan COVID-19 kepada rakyat dan cara membendungnya. Kita boleh ambil iktibar. Ini salah satu cara. Kita kena ambil peduli kepada penonton-penonton di luar sana. Saya nasihatkan dengan penuh hati yang jujur dan ikhlas. Pedulilah. Apa jua berita yang kita rasa tak betul ke tak begitu okey bagi kita, kita kena cakna kerana apa sebenarnya yang diberitahu di luar sana itu sebenarnya juga adalah satu titik permulaan usaha kerajaan yang bekerja keras untuk melindungi rakyatnya. Subhanallah. Bertolak dari itu, hendaknya sebagai langkah pertama, pihak berkuasa seperti negara Malaysia dan PDRM serta media tempatan dapat bergabung tenaga mengadakan program jelajah berkala untuk menyedarkan rakyat tentang bahaya skema ini. Selepas itu, sebagai langkah kedua, sebuah unit khas yang melindungi wakil pelbagai agensi penguatkuasa dapat diwujudkan untuk membateras jenayah kolar putih ini seiring satu hotline disediakan bagi orang ramai termasuk mangsa menghubunginya 24 jam setiap hari jika perlu. Agensi ini dilengkapkan dengan kuasa mengesan, menjejaki dan merampas wang hasil skam ini untuk dikembalikan kepada mangsa. Segala tulisan berita yang saya baca tadi adalah telah ditulis oleh Profesor Datuk Saleh Buang, iaitu seorang bekas peguam persekutuan dan juga pakar undang-undang. Okey, pendengar yang setia. Saya akan mulakan bicara tentang kisah benar skema LHDN. InsyaAllah. Subhanallah. Okey, baru-baru ini tepat jam 12.07 tengah hari hari Ahad saya dihubungi melalui telefon Ketika itu, anak saya sedang menggunakan telefon dan memberitahu kepada saya ada satu panggilan. Saya tengok nombor telefon tak keluar nama, bernombor 010 di depannya. Saya tak perasan, jadi saya angkat. Saya angkat telefon tersebut dan mengeluarkan satu suara daripada seorang perempuan. Dia menyatakan dia seorang pegawai LHDN dan menyatakan kepada saya bahawa saya dan dia meminta saya mengesahkan bahawa adakah saya nama seperti yang disebutkan itu. Saya nyatakan iyalah, ya, itu nama saya. Dan dia meminta untuk saya menyebut nombor IC. Saya tidak perasan kenapa disuruhnya saya menyebut nombor IC tersebut. Jadi saya sebut sajalah sebiji-sebiji sehingga dia selesai tanya. Lalu pegawai tersebut menyatakan kepada saya, Puan telah
dan akan puan akan dijatuhkan hukuman, ya, kerana puan telah memiliki sebuah syarikat dan syarikat tersebut tidak membayar cukai LHDN selama 15 bulan yang bernilai RM39,900.20. Puan dikehendaki menjelaskan tunggakan tersebut sehingga jam 3 petang. Jika ingkar, LHDN akan menghantar surat ke mahkamah dan akan dikeluarkan surat muflis. Saya tergaman seketika. Tergaman. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat? Sedangkan saya tidak pernah memiliki syarikat atas nama saya. Ya. Lalu, saya tidak membenarkan hukuman dijatuhkan kepada saya dan menafikan sebagai penjawat awam saya tidak memiliki syarikat. Saya cakap, mereka menyatakan, awak fahamkan, sebagai penjawat awam, awak tidak dibenarkan memiliki syarikat dan jika saya terjatuhkan sekalipun dan memang atas nama awak, dengan sendirinya awak dikeluarkan waran tangkap tanpa dibicara. Saya terfikir, saya memang tidak memiliki syarikat. Tetapi, my husband, suami saya, memiliki sebuah syarikat. Dan saya tidak mengaitkan sebenarnya dengan dia. Tetapi dalam hati, saya ketakutan mula muncul. Saya bertanyakan tentang syarikat. Mereka menyatakan nama syarikat tersebut dan di mana syarikat itu ditubuh. Saya akui semua tidak benar. Ya. Mereka menyatakan nama syarikat. Ya. Syarikat di sebuah negeri di Johor, di Johor Bahru. Nama mereka yang kononnya dari LHDN tadi, meminta menghubungi ketua pegawai di Jalan Duta. Ya. Sebelum mereka hubungkan kepada ketua tersebut, ya, pegawai yang kononnya dari LHDN ini memberitahu nama dia. Memberitahu nama dia. Saya rasa tidak perlu saya cakap nama dia untuk menjaga identiti semua orang. Okey. Kemudian pegawai tersebut menyambungkan terus, dia yang sambungkan kepada pegawai yang kononnya ketua tadi untuk bercakap dengan saya disebabkan oleh saya menyatakan tidak syarikat tersebut bukan milik saya. Okey. Pegawai tersebut bersama dengan pegawai tersebut bertalian dalam talian tersebut dengan pegawai itu, saya terpaksa diheret ke mahkamah kerana tidak mengaku bersalah memiliki syarikat palsu atas nama saya. Bagaimana saya diheret? Okey, ceritanya macam ni. Saya mohon kepada pegawai LHDN tersebut untuk melakukan siasatan, membuka kertas aduan. Kerana saya memang tidak terlibat. Saya merayu supaya nama saya dibersihkan. Sebab memang saya tidak terlibat langsung, tetapi disebabkan oleh pada masa itu mungkin mood saya juga okey dan saya ikut aja talian tersebut. Jadi sehinggalah berkisar kepada pegawai tersebut mengatakan kepada saya, okey, boleh puan, dia cakap. Boleh puan, kita boleh ajukan soalan ataupun siasatan puan kepada IPK di Johor Bahru. Saya terkejut. Kenapa pula melibatkan IPK sedangkan ini cuma LHDN? Kita buatlah secara dalaman, Tetapi jika tidak boleh puan, kerana ini melibatkan nama puan dan nama puan yang digunakan oleh orang lain. Jadi kita perlu buka kertas siasatan dan perlu buat aduan ke IPK lah. Jadi tak terpaksa saya untuk meneruskan prosedur tersebut kerana sekiranya
tidak habis di situ. Saya akan dijatuhkan hukuman, dan waran yang dikeluarkan adalah tanpa bicara. Jadi saya takut. Jadi pegawai tersebut juga mengatakan sekiranya saya engkar, maka mereka akan keluarkan surat dengan segera. Jadi saya ikut sajalah kehendak pegawai Al-Rashidin tersebut, sehinggalah mereka menyambungkan ke IPK, IPK Johor Bahru. Tetapi sebelum disambungkan, pegawai tersebut telah memberitahu saya data-data maklumat syarikat tersebut. Dia beritahulah nama syarikat tu apa, nombor SSM syarikat, tarikh diluluskan, untuk mengabui mata saya bahawa syarikat itu benar-benar wujud. Jadi saya memang terkejut, saya memang sangat marah, sangat kecewa, sangat rasa macam ya Allah, kan? Mengapakah ini terjadi? Subhanallah. Sebelum talian saya dihubungkan ke IPK Johor Bahru, yang kononnya tu, pegawai tersebut memberitahu saya cara-cara untuk bercakap dengan pegawai polis tersebut. Dia memberitahu saya ayat-ayat yang sesuai digunakan. Contoh, saya nama sekian-sekian, nombor IC, ingin membuat aduan bahawa nama saya telah disalahguna oleh orang yang digunakan oleh mereka yang berniat untuk melakukan penipuan ke atas diri saya. Ayat-ayat, dia akan bagi ayat, dan kita kena tulis dalam nota, dan itu yang saya buat. Itu yang saya buat, dan saya simpan sampai sekarang. Nota tersebut saya simpan. Subhanallah. Maka saya beritahu dia macam mana saya nak hubungi IPK ni, sedangkan sekarang ni rentas daerah je dapat, rentas negeri belum dapat. Macam mana? Takkan kena pergi ke Johor Bahru. Lagipun saya memang susah lah. Jadi dia pun cakap macam tak apa puan. Dia cakap, kami boleh tolong puan dengan menghubungi talian kecemasan ke IPK Johor Bahru. IPK tersebut lah. Jadi nak tak nak saya kata okey, sila. Pegawai tersebut pun hubungilah ke IPK di Johor Bahru, nama yang diberilah. Tapi saya harap nama tersebut hanya satu kisah yang tidak benar lah. Maka sampailah ke IPK Johor Bahru. Baru adalah saya di talian saja. Jadi angkatlah pegawai telefon tadi, angkat telefon, tanya saya kenapa. Jadi saya rasa orang tu macam pegawai polis betul lah, sebab daripada cara dia bercakap tu macam tegas, garang, kan. Jadi saya yang takut ni, yang penakut sikit ni, konon sekarang dah kuat takut. Masa tu takut. Rasa macam tak ada idea, kan. Takat sajalah. Cakap, halo, Assalamualaikum, saya nama ini. Saya mendapat satu panggilan daripada Al-Rashidin. Saya cakap tentang nama saya telah digunakan pakai oleh satu syarikat. Satu syarikat telah menggunakan pakai nama saya atas kepentingan mereka lah. Sedangkan saya tidak terlibat. Saya beritahu macam tu. Jadi dia minta saya cerita apa yang berlaku. Saya pun dah pening, dah sakit kepala dah masa tu. Nak cerita banyak, kan. Saya cerita je lah apa yang saya, siapa saya. Saya penjawat awam. Saya cakap saya tak boleh ada syarikat, dan saya memang tak ada syarikat, dan memang ini tidak benar. Saya cakap macam tu lah. Dia tanyalah, awak pernah hilang IC lah, itulah inilah. Saya mengakulah saya memang pernah satu kali hilang IC, kan. Dia tahu kat mana. Dia tanyalah saya pernah pergi Johor Bahru, kan. Saya ceritalah memang saya ni ada pergi, saya cerita. Dan mereka kait-kaitkanlah benda tu yang menyebabkan saya ni sebenarnya berlaku kes kecuaian dekat diri saya. Mereka cerita macam tu. Jika kes ini disiasat sekalipun, saya akan dijatuhkan hukuman, kata mereka lah.
Sebab semua ni berlaku mungkin atas kecuali saya. Jadi saya memang takut lah kan. Takut. Jadi apabila ketakutan itu berlaku, memang ketakutan itu berlaku sangat dalam diri saya. Jadi namun demikian emosi saya masih normal. Saya masih lagi memohon. Saya kata saya tidak bersalah. Demi Allah saya memang tidak bersalah. Saya cuma telefon dia ni untuk membantu saya membuka surat aduan. Bukan heret saya ke mana-mana. Sebab saya memang tidak bersalah. Namun pegawai polis tadi juga diberi nama. Seorang sarjan katanya. Diberi nama. Jadi dia kata macam ni. Buan tak boleh cakap macam tu. Apa kena tahu prosedur. Bila kes ini masuk ke dalam IPK, memang kami akan rekod. Kami akan buat kata kesiasatan. Kami akan buat salinan kata siasatan. Tapi sebelum tu Puan, kita kena ajukan ke IPK Bukit Aman untuk mengesahkan bahawa memang tak Puan ni. Untuk mengesahkan identiti. Ya Allah, subhanallah. IPK Bukit Aman, subhanallah. Saya takut lah. IPK Bukit Aman. Faham je lah kan. Sebuah pusat siasatan dinayah. Merupakan ibu pejabat kepada keseluruhan di negara kita ni. Faham kan? Okey, saya kata okey boleh. Okey, boleh. Okay, nanti kita akan hubungi. Kita hubungi. Dan sebelum tu, kami akan hubungkan juga talian Puan ini ke unit ke dalam mahkamah, unit mahkamah, dan suara Puan ini akan dirakam. Subhanallah, akan dirakam. Okey, saya kata fine, boleh, semua boleh lah. Okay, sebab saya pun dah penat bercakap, dah hampir sejam lebih, daripada pukul 12 dah 1 lebih dah ni. Okey, saya pun teringat semula. Sebenarnya sebelum polis tu nak bercakap dengan saya, dia ada beberapa syarat lah. Ada beberapa syarat yang diberi kepada saya. Dan sebelum memulakan proses proceeding untuk saya lepaslah daripada hukuman yang konon-konon kan. Okey, saya dikendaki berada di tempat yang tak ada orang, dalam bilik. Okey, saya akur. Sila bawa IC, sila bawa lesen. Okey, saya akur. Sediakan kertas untuk menulis apa-apa yang patut. Okey, saya akur. Dan telefon tu perlu dicas. Kalau tak ada bateri, kena cas. Dan kalau ada bateri pun, kena sambung dengan charging ataupun power bank. Ya Allah, pelik jugalah saya rasa. Tapi saya ikut saja, seolah-olah saya diberi satu di otak saya seolah-olah dihukum, dibuat supaya saya ikut saja. Ya, saya ikut. Saya masuk dalam bilik. Masa tu memang adalah anak-anak saya je lah kat rumah. Saya je lah bersama dengan anak-anak. Jadi anak kat luar, saya dalam bilik. Saya kunci. Kena kunci Puan. Pastikan charger penuh. Berapa charger nilai baki bateri Puan. Saya beritahu lah. Okay. Sebelum saya masuk ke bercakap dengan IPK tadi. Ini imbas semula. Okey, itu saya teringat lah. Okey. Khususnya bersama dengan talian ke mahkamah di IPK ini, mereka sambung ke Bukit Aman. Maka berdengarlah satu suara bergegor-gegor ni. Okey, ya, apa ini, apa semua kan. Dia cakap, suara tu Melayu lah, dengan suara itu Malay language. Saya tak perasan sangat, tapi kata-kata itu macam dah, sila buat laporan kan. Saya pun laporkan lah. Tapi dalam masa yang sama, saya pun sebenarnya heran juga kan. Pegawai dari IPK tadi masih ada di talian. Dia yang sambung saya dan IPK bersama dengan talian ke mahkamah sekali. Saya pun heran macam mana banyak-banyak talian itu ada dalam satu kan. Tapi keheranan saya tu tak terjawab lah kan. Sebab masa tu saya tengah dikawal, seolah-olah fikiran dan emosi tika lagu saya dikawal. Jadi saya duduk aja dalam bilik tu, dengar aja parahan mereka. Mereka kata okey gini-gini, mereka baca apa semua. Sila baca nama satu-satu, sebut satu-satu, sebiji-sebiji. Saya pun heran, saya pun tak pernah berlaku macam tu. Sebutlah saya. Saya sebut nama sebiji-sebiji, IC sebiji-sebiji. Okey, mereka pun kata, adakah awak ini bersalah? Adakah awak betul-betul gini-gini? Jadi saya tak mengakulah. Saya memang tidak buat. Saya cakap, saya itu bukan saya. Okey, dia cakap,
Awak sebagai penjawat awam dan awak pun tahu apa hukumannya. Awak tahu jika awak dijatuhkan hukuman muflis, segala harta awak, segala apa yang awak ada akan menjadi zero. Ya, dia cakap akan menjadi zero. Okey, cuba bagi tahu nama-nama akaun bank awak. Saya tanpa banyak bicara, bagi tahulah apa bank yang saya ada. Mula saya bagi tahulah, ya. Saya bagi tahu bank-bank tersebut. 3 buah bank saya bagi tahu. Ada lagi apa-apa dia tanya. Saya kata adalah kan. Macam SB apa semua tu dia cakap lah. Ya. Okey, dia cakap okey. Tapi kalau macam ni kita akan sambungkan awak kepada pusat siasatan teknologi lah. Dia sebut satu nama tu. Saya kata satu tahun nama apa. Okey, tak apa. Dia kata awak dengar dan jangan putuskan talian. Ini awak tahu kan, jika talian diputuskan dengan sendiri proses kita akan tamat dan awak akan dijatuhkan hukuman. Saya pun macam rasa berada dalam satu tempat yang terkurung. Rasa ya Allah, rasa seolah-olah saya memang berada dalam hampir berada dalam penjara diturun. Saya ingatkan anak saya. Kesian kan, anak saya siapa nak jaga kan. Kita dah leduk kat rumah macam tu. Anak-anak pula ramai juga. Kalau kita tak ada kat situ, siapa nak jaga anak kita? Ya Allah subhanallah, takutnya aku. Okey puan, terdengar suara di situ. Puan, mengikut data teknologi, puan adalah seorang penggubah wang haram dan terlibat dalam kes pengedaran darah dadah berprofil tinggi dan dikendaki oleh pihak polis. Ya Allah, saya tergamam, senyap, terkaman. Ya Allah, batu hempak atas kepala saya. Astaghfirullahaladzim, aku tak pernah buat salah. Aku tak buat semua itu. Kenapa ini hukuman pada aku? Saya fikir, saya pernah terdengar ada orang dihukumkan tanpa sebarang bicara kan. Dihukum terus, masuk penjara kan. Dia tak salah pun. Saya teringat macam tu tau. Saya tak salah. Ya Allah. Dia bertanya, puan dengar tak? Ya, saya dengar. Puan boleh beritahu apa? Saya senyap je lah. Okey, kita akan baca sekali lagi. Dia baca. Saya dengar je lah. Saya cakap kat dia, sumpah, saya tak pernah laku benda tu. Memang saya seorang penjawat awam dan saya tidak memiliki sebuah syarikat. Saya ulang berkali-kali pada mereka. Pada mereka lah. Tapi mereka seakan tak faham, tidak faham ataupun memang sengaja itu dia punya ayat-ayat psycho. Dia psycho pula. Psycho dia lah. Nak suruh saya ni mati dalam hidup. Macam tu. Jadi dia baca. Dia pun kata, awak kena limping. Macam gitulah. Lebih kurang saya pun tak penuh lah dengan nama-nama macam tu. Punya itu kongsi gelap lah benda. Dia tanya macam tu saya. Saya kata tahu. Tak tahu. Dia kata kami telah melakukan siasatan ke atas orang yang bernama tadi limping benda tu. Dan kami mendapati di tempat di tempat limping, tempat menjalankan kegiatan tu terdapat nombor kad pengenalan awak. Dan limping telah mengaku dia telah menjual akaun kad pengenalan awak. Awak telah menjual kad pengenalan tersebut kepada limping tu dengan harga 12K. Dia cakap, ya Allah, dalam hati saya, apakah ini? Tapi saya macam tak boleh buat apa-apa. Fikiran saya dikurung. Tingkah laku saya dikurung. Dan adakah benar? Saya kata tak pernah. Okey, satu lagi ni. Kami telah menjumpai satu kad. Disebut nama bank UOB. Atas nama awak dan dalam tu mengandungi berjuta wang hasil daripada kegiatan haram awak. Mana duit tu awak simpan? Mana duit tu awak simpan? Mana duit tu awak simpan? Dia tanya. Ya Allah subhanallah, saya kata saya tak ada pun kad bank tu. Dia kata, ni dalam siasatan teknologi. Okey, kalau awak kata tak ada, limping telah memberitahu kepada saya 10% daripada wang penggubah haram ini, pengedaran darah ini, telah dia masukkan ke dalam akaun awak. Mana awak simpan? Dia tanya.
Tak ada. Saya cakap saya memang penjawat awam dan saya tidak memiliki sebuah syarikat. Dan saya tidak bersalah. Saya cakap macam tu. Saya tidak bersalah. Sedangkan pada masa tu, tuan-tuan, puan-puan, penonton yang beriman semua, saya memang rasa dah bengang sangat dah. Saya rasa otak saya, pikiran saya, bahu saya dah tak keluar dah. Saya rasa. Dah memang saya rasa kekuatan saya dah hilang. Tak ada sedikit kekuatan untuk saya lawan. Allah subhanallah. Jadi, orang tu, ya, orang tadi yang menyamar tadi, dia kata macam ni, okey puan, puan bersabar. Puan jangan kelam kabut, dia kata kita masih ada masa, dia cakap. Okey, puan bagi tahu semula akaun-akaun yang puan ada. Dia beritahulah nama saja nama. Dia kata nama saya, dia kata nama akaun. Nama bank. Saya sebut ada 5. Puan tahu kan, sekiranya puan menipu, puan tidak bercakap benar, puan akan dihukum. Dan hukuman itu memang akan ada atas puan. Adakah semua kenyataan yang puan bagi ini adalah benar? Benar, saya cakap benar. Dia tanya saya, awak ada bank kemas? Saya cakap lah, berapa duit nilai dalam poket awak? Saya cakap lah, masa tu memang saya tak ada duit dalam poket lah, ada RM50. Saya cakap RM50. Saya cakap, okey, jika okey puan tak. Okey, jika puan masih berkeras, tak nak mengaku yang memang puan ada hubungan dengan jenayah-jenayah ini, kami akan bagi satu lagi talian hayat yang akhir. Dan talian hayat akhir ni puan kena bercakap dengan dia dengan lembah lembut. Puan janganlah cakap pasal LHDN ke apa benda ke. Puan cuma merayu dengan dia, bercakap elok dan merayu. Mungkin ialah talian puan yang akhir. Okey, kami akan sambungkan kepada seseorang digelar sebagai Datuk. Dan saya tak bagi nama lah, malaslah saya. Ada nama Datuk. Maka talian pun beralih. Tidak ada bunyi semacam disambung. Kosong saja. Jadi, adalah saya tanya saya. Saya pun cerita, tuan, saya merayu, tuan. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah, tuan. Saya dituduh. Saya tidak ada pun syarikat, tuan. Saya cakap lah. Lepas tu, berlakulah kisah-kisah yang mana Datuk tadi, Datuk yang canggih sekali tu, tanya macam-macam lah. Saya jawab lah. Dengan nama akaun, apa semua. Nama akaun saja. Dia tanya. Nama akaun dulu. Dia tanya. Mungkin akan ada lagi step yang mana dia akan tanya macam-macam lah. Tiba-tiba dah hampir 2 jam pada sekarang ni dalam pukul 1.57 minit. Dah hampir 2 jam. Lagi 1 jam. Nak tamat talian hayat. Saya dengar kat luar bilik saya ada bunyi tangisan. Anak saya menangis. Ya Allah subhanallah. Tangisan mereka dia menyedarkan saya. Ya Allah, mereka masih ada. Mereka masih ada dengan saya. Ya Allah, Kau cepatkanlah proses ini, ya Allah. Saya tak mampu dah menahan. Dugaan hebat sangat tohmahan, ya Allah. Hamba tak bersalah, ya Allah, dihukumnya begitu. Ya Allah, saya rasa seolah-olah saya berada di mahkamah yang betul-betul. Dihukum, dijatuh hukuman. Saya rasa Allah dah menjara saya sekarang. Subhanallah. Ya Allah, Kau percepatkanlah proses ini, ya Allah. Tiba-tiba pada masa itu kan terlintas satu ayat di kepala saya, datang dari langit. Di sebelah kanan kepala saya terlintas, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah, saya selonai badan saya, subhanallah. Saat habisnya ayat itu keluar perkataan SPAM. 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 Allah. Saya tengok talian tu. Allah. Perlu. Ya ke spam ni? Allah.
Perlukah aku putuskan talian ini, ya Allah? Jika aku putuskan, sudah pasti aku akan dihukum, ya Allah. Aku rela. Dengan tiba-tiba jari saya ini, saya tahu kekuatan dari mana datang. Tekan butang merah. Panggilan diputuskan, ya Allah. Dan saya keluar bilik. Saya pergi ke anak-anak saya, cakap, ya Allah, Anda Umi tak ada kat sini. Duduklah dengan putih. Semua menangis, subhanallah. Dalam masa yang sama tu panggilan masuk. Ada 2-3 kali masuk. Saya sedekat. Bagi masa saya seminit 2 saya tenang. Saya call suami saya. Subhanallah. Saya call suami saya. Saya call suami saya. Saya angkat telefon. Saya cerita. Dan kadang saya menangis. Saya cerita. Suami saya kata, ya Allah, scammer tu, dia cakap, cuba install Truecaller. Ya Allah. Masa tu badan saya dah lemah. Saya dah tahu dia cakap apa. Saya call. Saya install. Dan saya keluar nombor scammer yang sebelum ni menelpon saya. Sebenarnya dalam 2-3 minggu lah sebelum kejadian tu berlaku, memang ramailah nombor tak kenali telefon saya. Scammer dalam macam-macam. Scammer angkasa, scammer bin rakyat, scammer koperasi, scammer macam-macam. Dan sebenarnya kejadian ini dah sebelum ni pun dah ada lah. Telefon-telefon macam ni banyak kali lah. Siapa yang ada yang dari Melbourne keluar nombor kan kosong tak benda-benda. Tapi saya tak ambil port. Saya tak ambil port. Saya tak ambil port. Sampai satu peristiwanya macam ni, saya betul-betul rasa sangat tertekan. Subhanallah, Allah lindung saya dengan ayat tersebut. Dan saya berpesanlah pada orang di luar sana. Scammer ni memang licik. Dia orang bijak. Bijak kita, bijak lagi dia. Dan kita ada Allah bagi Muslim, banyaklah buat amal kebajikan. Jangan sekali kita buat orang. InsyaAllah Allah tolong di saat kita betul-betul perlukan dia. Subhanallah. Saya Allah tolong. Saya tak boleh nak cakap apa lah. Kalau memang masa tu Allah tak keluarkan ayat tersebut, kemungkinan besar memang harta-harta ataupun apa yang saya ada berupa wang ringgit memang habislah. Ya, betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Penonton, pendengar yang saya kasihi, saya sayangi, saya hormati sekalian. Ya, setelah anda semua mendengar apa yang saya ceritakan itu, terima kasih saya ucapkan banyak. Sebenarnya saya ingin memberitahu kepada semua, kita kena berhati-hati, ambil peduli tentang semua macam yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya macam saya, penjawat awam, hari-hari sibuk, hari-hari pergi kerja kan, hari cuti pun seolah-olah kerja bagi kita kan. Kerja, hari-hari kerja, hari-hari banyak benda kena buat dari pagi sampai ke malam kan. Kerja sibuk, kadang kita tak mampu, tak pernah, jarang, tak ada masa nak tengok berita lah, apalah, isu-isu semata. Tugasan kita pun dah cukup untuk kita isi ruang. Jadi maksudnya kita tak ada masa, kebanyakan daripada kita tak ada masa. Tambah-tambah lagi kalau kita tu macam tak ada sokongan dalam kehidupan kita, hanya kita saja kan, anak-anak kita, tak ada sokongan, kerabat-kerabat dekat tak ada bersama, tinggal dengan kita dan sebagainya, okay? Kita kena memiliki satu kekuatan yang lebih lah daripada orang-orang lain. Satu hal, kita kena berusaha untuk jadi, untuk orang kata apa, untuk bangkit kan semangat kita itu, semangat yang padu, agar kita kuat menghadapi hidup kita. Kalau okey,
sebagai seorang Muslim lah, yang Muslim, dia kena sentiasa ada Allah, ingat pada Allah, ya. Aturkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah, serahkan diri kita hanya untuk Dia, bagi Muslim, ya. Bagi non-Muslim pun sama, ya. Ada Tuhan masing-masing, ya. Dan saya nak ingatkan juga, hidup ini sebenarnya tidak mudah, ya. Ini tidak mudah. Saya sebagai pengamal psikologi dan kaunseling, seorang kaunselor berdaftar merayu kepada mereka yang sudi mendengar bingkisan saya pada kali ini. Dalam hidup ini sebenarnya banyak cabaran, Dalam hidup ini banyak cabaran, dan cabaran itu harus kita hadapi dengan sebaiknya, subhanallah, kan?